Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla, amma ba'du. InsyaAllah kita akan meneruskan pembacaan kitab Muraqil Ubudiyah bagi karangan Syekh Al-Allamah Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, yang merupakan syarah bagi kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Pada bab adab dukhulil khala', bab adabi dukhulil khala'i. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Kalau kitab saya ini cetakan halaman yang ke-11, cetakan Maktabah Imarah Surabaya, cetakan Maktabah Imaratillah pada halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adabi dukhulil khala'i. Ay wa ma ma'ahu. Fa iza qasadta baital ma'i wa huwa makanu qada'il hajati min baulin wa ghaitin li qada'il hajati aw ghairihi, faqudima fi dukhuli rijlukal yusra aw badluha law quti'at, wa fil khuruji rijlukal yumna, wa mislu baitil ma'i kullu ma laysa syarifan walau kharaja min mustaqzarin ila mustaqzarin qudima qaddama yasarahu kaza afadahul wana'i. Wala tastashibu ay la tulazimu syai'an mu'azzaman wa in kutiba biqalamin hindi ka'an kana alaihi ismullahi ta'ala wa rasulihi wa hamluhu makruhun fihi wal hurufu laysat mu'azzamatan li zatiha wa la tadkhulu fihi hasirar ra'si ay kashifahu bila sitrin wa yakfi fil adabi sitruhu bil kummi lil amani min azal jinni kama afadahu ramli, walaha fil qadamaini ay bila na'lin wa khaffin litahaffuzi minan najasati, wa qul inda dukhuli ay lamma tasilu libabihi wa in ba'uda mahallu julusihi anhu, fa in tarakta hatta dakhalta faqul biqalbika bismillahi ay atahassanu minasyaitani
wala tazid ar-rahmanir rahim. A'udzu billahi ay a'tasimu billahi minar rijsin najisi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah, babu adabi dukhulil khala'i. Bermula ini itu satu bab. Bermula ini itu satu bab. Pada menyatakan adabi dukhulil khala'i, pada menyatakan adab masuk khala'i tandas. Khala'i tandas ataupun bilik air. Jadi babu tu jadi i'rabnya ke mubtada, ke khabar daripada mubtada yang telah kita buangkan. Khabar daripada mubtada yang mahzuf. Khabar daripada mubtada mahzuf. Mubtada yang telah dibuangkan mubtada'nya, khabar daripada mubtada yang telah dibuangkan, yang mahzuf takdir dia. Haza babu adabi dukhulil khala. Bermula ini itu satu bab pada menyatakan fi bayani adabi dukhulil khala'i. Ai iaitu tafsir, ai iaitu wa ma ma'ahu, dan barang ma'ahu besertanya, ataupun dan sesuatu besertanya. Besertanya adab masuk tandas ataupun jamban ataupun bilik air. Jadi bab ini pada menyatakan bagaimana adab-adab kita, bagaimana adab kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang muslim yang mukmin, yang beramal dengan ilmu, yang beradab dan berakhlak yang karimah. Bagaimana untuk kita adab-adab yang perlu kita ketahui untuk kita masuk di dalam tandas. Jadi Imam Ghazali meletakkan satu bab ini dalam kitabnya Bidayatul Al-Hidayah, yang kemudian disyarahkan di dalam ni oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Wa huwa, dan bermula dianya, wa istinaf ataupun wa ibtida, wa ibtida. Wa huwa, dan bermula dianya fa iza qasatta baital ma', fa iza qasatta baital ma', maka apabila qasatta engkau rencanakan, engkau niatkan, engkau qasatan baital ma'i akan bilik air, baital ma'i akan bilik air ataupun tandas. Wa huwa, dan bermulanya baital ma', makanu qada'il hajati min baulin wa ghaitin. Itulah satu tempat qada hajat daripada kencing, buang air kecil, wa ghaitin, dan juga buang air besar. Li qada'il hajati, bagi untuk qada hajat, au ghairihi, ataupun selainnya qada hajat. Nescaya, jawab bagi iza, faqudima fid dukhuli rijlukal yusra. Maka didahulukan fid dukhuli, pada masuk, iaitu pada masuknya baitul ma' ataupun bilik air ataupun tandas. Faqudima fid dukhuli, maka didahulukan fid dukhuli, pada masuk tandas, rijlukal yusra, akan kakimu yang kiri. Ini kata musannif. Jadi apabila engkau maknanya engkau tu dikhitabkan kepada kita lah, kepada orang Islam, kepada orang yang baca kitab ni. Apabila kita hendak memasuki ke dalam tandas, masuki ke dalam bilik air, maka hendaklah waktu permulaan kita hendak memasuk ke dalam tandas ataupun dalam bilik air tersebut, hendaklah kita mendahulukan kaki yang kiri. Itu sebagai adab. Kenapa? Kerana itu adalah tandas tersebut ada tempat yang bukan daripada tempat yang mulia, bukan daripada tempat yang mulia.
maka kita dahulukan kaki yang kiri, diiktibarkan kiri kepada benda yang tidak ada laisa syarfan, yang tidak ada kemuliaan padanya. Au badluha atau gantinya, au badluha ataupun gantinya kiri, au badluha ataupun gantinya kiri, ataf pada rijulka yusra. Lau quti'an, sekiranya quti'at dipotongkan akan dia akan kaki yang kiri. Ini kalau diiktibarkan pada orang yang kaki kirinya tak ada, kaki kirinya itu tiada, kan? Ini macam mana kita nak masuk? Kalau kata kaki kirinya itu tiada, ataupun terpotong, macam-macam lah, accident ke ataupun kemalangan yang lain, maka kaki kirinya terpotong. Jadi macam mana kaki kirinya terpotong? Jadi dibadalkan, diganti kepada kaki yang lain lah kalau kata kakinya dipotong. Itu tak apa, tu dalam keadaan yang lain. Tapi kalau keadaan yang sempurna, kaki kirinya ada, tidak dipotong, tidak cacat, jadi didahulukan dalam memasuk tandas tersebut hendaklah melalui kaki yang kiri. Wa fil khuruji rijlukal yumna, dan pada keluar rijlukal yumna akan kaki engkau al yumna yang kanan. Maknanya didahulukan pada keluar itu adalah rijluka yumna akan kaki engkau yang kanan. Jadi masuk kaki kiri, masuk kita kaki kiri. Jadi waktu kita keluarnya melalui kaki yang kanan. Walaupun benda ini kita nampak macam benda yang kecil, kan? Benda yang kecil, benda yang remeh, tapi sebenarnya ada hikmah yang sangat besar. Mengapa dan sebab itulah diletakkan oleh para ulama kita dahulu bab ini di dalam kitab-kitab tasawuf, dalam kitab-kitab adab, kerana dia merupakan salah satu daripada umurun muhimmatun, daripada perkara yang penting untuk kita jaga adab kita, untuk kita jaga kita punya akhlak kita bagaimana, sehingga kan dalam akhlak masuk dan keluar daripada tandas pun memang diatur di dalam syariat kita. Kemudian wa mislu baitil ma'i kullu ma laisa syarifan, dan seumpama baitil ma', dan seumpama bilik air lagi, kullu ma laisa syarifan, itu tiap-tiap barang, laisa yang tidak adalah ianya barang, syarifan itu yang mulia. Bukan hanya bilik air, kan? Bukan hanya tandas, kan? Bukan hanya toilet, tandas, bilik air, tapi tempat-tempat yang tidak mulia. Tempat-tempat yang tidak mulia seperti mana juga tandas dan juga bilik air. Tandas, bilik air tempat kita buang najis, tempat kita qada hajat. Jadi dia tak mulia tempat tersebut. Begitu jugalah tempat-tempat yang tidak mulia yang lain, kan? Tempat-tempat yang tidak mulia yang lain, maka tempat tersebut juga kita waktu kita masuknya mendahulukan kaki yang kiri, waktu kita keluar daripadanya mendahulukan kaki yang kanan. Walau kharaja min mustaqzarin ila mustaqzarin, dan sekiranya keluarlah ianya seorang, dari mana keluar? Min mustaqzarin ila mustaqzarin, daripada mustaqzarin, mana mustaqzarin daripada tempat yang buruk, daripada tempat yang kotor, ila mustaqzarin kepada tempat yang kotor juga. Qaddama yasaruhu, nasaya qaddama yasaruhu, mendahulukan ianya seorang, yasarahu akan kirinya kaki. Maknanya mendahulukan seseorang dengan kakinya yang kiri. Walaupun dia keluar daripada bilik air, masalah ni kita katakan dia keluar daripada tempat yang tidak mulia,
keluar daripada bilik air kemudian nak masuk kepada bilik air. Jadi mendahulukan dengan kaki yang kiri. Keluar daripada bilik air kaki kanan kan. Jadi kemudian nak masuk balik dengan kaki yang kiri. Masuk balik dengan kaki yang kiri. Kaza afadahu al-Wana'i. Sedemikianlah yang telah memberi faedah akan dianya pendapat al-Wana'i oleh Imam Wana'i. Habis. Jadi kesimpulannya hendaklah kita masuk ke dalam tempat yang tidak dimuliakan, tempat yang tidak dianggap sebagai sebuah tempat yang diikramkan, sebagai sebuah tempat yang mulia. Kerana padanya itu kita qada hajat, kerana pada tempat tersebut kita buang najis dan sebagainya, dan tempat itu menjadi tempatnya para syaitan dan sebagainya. Jadi waktu kita masuk dengan kaki yang kiri, keluar pula dengan kaki yang kanan. Itu kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya ini. Wala tastashibu ay la tulazimu syai'an mu'azzaman. Dan jangan engkau istishab. Makna istishab ay la tulazimu, iaitu jangan engkau lazimkan syai'an mu'azzaman, akan sesuatu yang dimuliakan. Wa in kutiba biqalamin hindi, walaupun ditulis akan dianya syai'an mu'azzaman, walaupun ditulis akan dianya syai'an mu'azzaman biqalamin hindi, dengan pen hindi, dengan pena hindi, ka'an kana alaihi ismullahi ta'ala wa rasulihi, sebagaimana bahawa adalah ke atasnya syai'an mu'azzaman tersebut, ke atas benda yang mulia tersebut, ismullahi ta'ala, nama Allah Ta'ala, wa rasulihi, dan rasulnya Allah Ta'ala. Jadi kita jangan melazimkan sesuatu akan sesuatu yang mulia. Makna sesuatu yang mulia seperti mana kita tuliskan nama Allah Ta'ala, lafaz ataupun kalimah jalallah tu, kita tulis nama Allah ataupun nama Rasulnya, kemudian kita masuk ke dalam tempat yang tidak mulia. Wa hamluhu makruhun fihi, dan bermula menanggungnya itu adalah makruh fihi padanya. Jadi makruh. Jadi makruh kita tulis nama Nabi Muhammad contoh. Kita tulis dekat beg, masalahnya dekat beg kita ada kat kitchen kan, kita kat kitchen tu tulis Muhammad Rasulullah, ada nama Muhammad Nabi dan juga ada nama kalimah Allah. Jadi kita masukkan kitchen yang ada pada beg kita itu masuk dalam tandas, masuk dalam bilik air. Itu hukumnya makruh. Hamluhu makruh. Wa hamluhu makruhun fihi, dan bermula menghamalnya, menanggungnya nama Allah dan Rasulnya itu hukumnya makruh fihi, di dalam iaitu fihi, di dalamnya tandas. Wal hurufu laysat mu'azzamatan li zatiha, dan bermula huruf laysat mu'azzamatan li zatiha, itu tidak adalah ianya huruf itu yang dimuliakan, li zatiha, bagi zatnya huruf. Jadi huruf tu tak mulia kan. Tak apa kita tulis yang jawi masuk dalam tandas, tak apa. Cuma yang menjadi mulia itu kita menulis nama Allah. Yang jadi mulia, yang jadi ta'zim tu, jadi agung, jadi mulia itu apabila kita menulis nama Allah. Dan juga kita menulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun rasul-rasul Allah yang lain. Tulis nama Adam, tulis nama Idris, tulis nama Nuh, Hud, Isa, Musa dan sebagainya. Kita tulis, kita bawa masuk ke tempat yang tidak mulia, itu hukumnya makruh. Adapun kalau menulis ayat Al-Quran, itu haram ya. Ayat Al-Quran haram. Tapi menulis nama Allah, nama Nabi, kita tulis kat baju, tulis dekat kertas yang kita masukkan dia dalam tu, boleh jadi makruh. Ban.
wala tadkhulu fihi hasirar ra'si ay kashifahu, dan jangan engkau masuk fihi di dalamnya tandas hasirar ra'si akan yang menutup kepala, kan, ay kashifahu bila sitrin, iaitu mana hasirar ra'si ay kashifahu bila sitrin, yang menutupnya kepala bila sitrin dengan tanpa penutup. Jadi tak boleh masuk di dalam tandas tanpa penutup kepala, tanpa menutup kepala. Jadi seeloknya kita masuk di dalam kandas tu, hendak kita qada hajat, kita tutupkan kita punya kepala dengan kain ataupun dengan benda-benda yang lain. Itu sebagai adab. Sebagai adab kita masuk ke dalam khala, masuk ke dalam tandas. Wa yakfi fil adabi sitruhu bil kummi lil amani min azal jinni. Wa yakfi, dan memadalah fil adabi pada adab, dan memadalah fil adabi pada adab sitruhu oleh menutupnya kepala bil kummi dengan bil kummi itu dengan orang kata apa, lengan baju ni kan, bil kummi dengan lengan baju kita tutup kepala kita, lil amani min azal jinni, bagi untuk amankan daripada disakiti azal jinni, disakiti jin. Kama afadahu Ramli, sebagaimana yang telah memberi faedah akan dianya oleh Imam Ramli. Jadi kata Imam Ramli, sudah memada dengan adab kita masuk ke dalam tandas. Kalau kata kita tak ada kain tuala ataupun kita tak ada penutup kepala yang lain, memada kita tutup dengan lengan baju kita. Kita tutup dengan lengan baju kita di kepala kita. Ilatnya apa? Sebabnya apa? Mesti ada sebab kan. Sebabnya adalah dengan menutup kepala itu dapat menjaga kita, nampak memberi keamanan, dapat menjaga kita, orang yang masuk ke dalam dukhulil khala', orang yang masuk untuk liqada'il hajah, daripada disakiti oleh jin, disakiti oleh iblis, syaitan dan sebagainya. Sebab itu adalah tempat mereka, sebab itu adalah rumah bagi jin dan juga iblis. Jadi adab, untuk adab kita masuk kita tutup kepala. Sebab tu kita tengok orang-orang tua dahulu, orang tua, tok nek kita dahulu, dia waktu dia nak masuk ke dalam tempat untuk qada hajat tu, masuk pada khala' tu, jamban tu, dia akan bawa kain tuala dah. Dia bawa kain tuala untuk dia menutup kepala dia, ataupun kain pelikat ke kain batik ke, dia tutup kepala dia. Dia pun akan ikat kepala kan. Jadi itu betul dah tu, adab tu. Cuma kita hari ni tu kita sebab kita banyak lagi tak praktikkan adab ni. Jadi bila kata kita baca kitab-kitab tinggalan para ahli ulama, kita baca kitab-kitab tasawuf kan, kitab-kitab adab ni, maka eloklah kita untuk beramal pula kan. Sebab benda ni ramai dah daripada kalangan kita dah tak buat dah. Adab menutup kepala sewaktu kita masuk ke dalam tandas. Salah satu dia sebab tandas kita sekarang dah gabung dengan rumah kan. Tandas kita tu sudah digabungkan dengan rumah. Adapun orang kampung dahulu, orang tua-tua dahulu, tandas mereka itu di luar rumah. Jadi di luar rumah, waktu nak masuk ke dalam tandas tersebut, mereka akan balut, ambil kain tuala ataupun kain pelikat tu, balut kepala tu. Jadi kita ni sebab dekat sangat tandas dalam rumah, dalam bilik ada tandas. Dalam bilik pun ada tandas. Kemudian kita hanya masuk terus lah, tanpa kita memikirkan lagi benda, tak sempat lah nak fikir benda nak tutup kepala. Jadi adabnya macam tu. Sebagaimana yang katalah oleh Imam Ar-Ramli, apabila kita masuk tandas dengan tidak memakai ataupun tidak menutup kepala, maka dikhawatiri
kita ini akan mendapat penyakit daripada jin, yang disebabkan penyakit tersebut daripada jin. Sebab tu macam-macam penyakit kita hari ni. Sebab benda-benda yang remeh macam ni kita tak ambil tahu. Sedangkan para ahli ulama kita sudah menulis dan membahaskan tentang masalah ni ke dalam kitab-kitab mereka. Baik. Wala hafil qadamain, dan tidak, maknanya dan jangan masuk ke dalam tandas lagi hal keadaan hafil qadamain, ataupun akan hafil qadamain. Makna hafil qadamain bila na'lin wa khuffin, bila na'lin wa khuffin, maknanya dengan ketiadaan na'lin selipar, wa khuffin dan juga khuf, kasut lah, kita kata khuf ni kasut lah. Jadi salah satu lagi adab, jangan kita masuk ke dalam tempat mengqada hajat ataupun tanda tersebut dalam keadaan hafil qadamain, dalam keadaan kaki ayam. Hafil qadamain, kaki ayam, ai bila na'lin wa khufin, dengan ketiadaan selipar dan juga khufin kasut. Kenapa tidak boleh masuk ke dalam tu untuk kita mengqada hajat dengan kaki ayam? Litahaffuzi minan najasati, bagi menjaga daripada najis. Dia menjaga daripada najis, kita eloknya, adabnya memakai kasut ataupun memakai selipar yang ada. Itu salah satu adab. Untuk tidak, kalau tak pakai kena habis najis yang ada. Kemudian bila kata kena najis, kita pula tidak cermat untuk membasuh najis tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam rumah dan kita pijak pula di tempat-tempat yang lain. Kemudian tempat tersebut kita buat sembahyang pula. Jadi tak sah bila buat sembahyang, sebab menghamalkan najis pada tempat tersebut. Walaupun najis tersebut adalah bentuk najis hukmi. Najis hukmi, najis yang tidak nampak. Najis hukmi, najis yang tidak nampak, tapi dia diiktibarkan najis. Tapi dia tidak nampak najis tersebut. Seperti kencing yang sudah kering. Kencing yang sudah kering, jadi ain najis kita dah tak nampak dah. Ain najis dia tak nampak lagi. Tapi pada iktibar hukum, itu adalah tempat tersebut adalah masih lagi dalam keadaan najis. Jadi najis itu namanya najis hukmi. Jadi kita takutnya bila kata kita masuk ke dalam tandas, kemudian kita keluar daripada tandas, kita pijak di tempat lain, kemudian tempat tersebut kita nak bawa sembahyang, nak bawa berzikir dan sebagainya, apalagi sembahyang lah. Jadi bila kata kita sembahyang tempat yang bernajis tersebut, walaupun tak nampak najis hukmi, jadi diragukan ataupun tidak sah sembahyang tersebut. Ataupun kita masuk terus sembahyang, kaki kita itu berlumuran dengan najis, dengan air kencing dan sebagainya, tanpa kita basuh dengan elok, tanpa kita basuh dengan betul-betul jelas suci kita punya kaki tersebut. Jadi eloknya, adabnya itu memakai selipar ataupun kasut. Jangan berkaki ayam. Kemudian waqul inda dukhuli ay lamma tasilu libabihi, dan kata olehmu, dan ucapkan ataupun kata olehmu inda dukhuli, di ketika masuk, ay lamma tasilu libabihi, iaitu di ketika mana engkau sampai libabihi, bagi pintunya tandas. Wa in ba'uda mahallu julusihi, walaupun jauhlah tempat duduknya, tempat duduknya tandas, anhu daripadanya, daripadanya pintu, anhu daripadanya pintu. Fa in tarakta hatta dakhalta faqul biqalbika, maka sekiranya engkau tinggalkan hatta dakhalta, sehingga engkau masuk, faqul biqalbika, maka kata oleh engkau biqalbika, dengan hati engkau, bismillah, a'udzubillahi minar rijsin najisil khabisil mukhbis asyaitanir rajim.
asyaitanir rajim. Jadi di ketika mana kita nak masuk ke dalam tanda tersebut, walaupun maknanya baca tersebut lama tasilu libabihi, di ketika mana kita sampai di pintu untuk kita masuk ke tandas, kita bacalah doa untuk kita jauhkan diri kita daripada perkara yang keji dan juga daripada syaitan yang direjam. Nah, bismillah ay atahassanu minasyaitani, iaitu aku menjaga minasyaitani daripada syaitan. Wala tazid ar-rahmanir rahim, jangan engkau tambah ar-rahmanir rahim. Jadi sebut tu bismillah saja, jangan ar-rahmanir rahim. Bismillah, a'udzu billahi ay a'tasimu billahi, iaitu aku berpegang billahi dengan Allah, minar rijsin najisi, daripada keji kotoran najis, bi kasrir ra'i fil kalimatil ula wa kasrin nuni fis saniyati, dikasrahkan ra pada kalimah yang pertama minar rijsi, wa kasrin nuni fis saniyati minar rijsin nijsi, wa kasrin nuni fi saniyati wa sukunil jimi fihima minar rijsin nijsi, al khabithil mukhbithi bi dhammin, dengan dhammah, fasukunin fakasrin dengan dhammah, sukun dengan khasrah. Ai apa makna mukhbis? Al khabis al mukhbis alladhi yuqi'un nasu fil khubsi ay yafrahu bi wuqu'ihim fihi, iaitu sesuatu yang terjadilah manusia fil khubsi, pada kekotoran. Jadi kita sebut apa? Di ketika mana kita nak masuk dalam tandas, iaitu ketika mana di pintu tandas, bukan kita sebut dalam. Kita tak sebut dalam tandas, sebab tandas ni tempat yang tidak mulia. Tak boleh sebut kita nama Allah, disebutnya di luar, iaitu ketika mana kita sampai di depan tandas, kemudian kita bacalah doa ini, bismillahi, dengan tanpa kita sebut ar-rahmanir rahim. Bismillahi a'udzu billahi minar rijsin nijsi al khabisil mukhbisi. Bismillah, dengan nama Allah. A'udzu billahi, aku berlindung dengan Allah, minar rijsin nijsi, daripada kotoran najis, al khabisi, lagi yang kotor, al mukhbisi, lagi yang mengotorkan. Lagi aku berlindung daripada syaitanir rajim, minal mukhbis, lagi aku berlindung lagi daripada asyaitanir rajim, daripada syaitan yang direjam. Daripada syaitan yang direjam. Iaitu ba'idu, ay ba'id minar rahmah, iaitu jauh daripada rahmat. Jadi yang direjam tu maknanya syaitan yang direjam, syaitan yang tidak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana syaitan ini yang pertama, dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah selama-lamanya, dan juga dia akan masuk ke dalam neraka Allah. Dia akan dijanjikan siksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu di dalam neraka. Sebab tu disebut syaitan ar-rajim, syaitan yang direjam, makna direjam ba'id minar rahmah, iaitu syaitan yang jauh daripada rahmat, yang tidak akan mendapat rahmat sekalipun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dia telah dijanjikan oleh Allah duduk dalam neraka, dan juga dijanji azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayat Ibni Adi, dan sabit di dalam sebuah riwayat Ibnu Adi, Allahumma inni a'udzubika minar rijsi ila akhirih bila lafzin bismillahi. Ini satu riwayat. Satu riwayat yang macam disebut tadi, bismillahi a'udzubillahi minar rijsin najsi al khabisil mukhbisi syaitanir rajimi. Itu satu riwayat. Doanya. Dalam sebuah riwayat yang lain pada Ibnu Adi, bacaannya Allahumma inni, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku, a'udzu, aku berlindung, bika denganmu ya Allah, minar rijsi, daripada kotoran, ila akhiri, hingga akhir.
bila lafzin bismillah, dengan ketiadaan, dengan tanpa lafaz bismillah. Dia tak sebut bismillah, terus sebut a'udzubillah. Itu pada satu riwayat. Satu riwayat mengatakan bismillah, satu riwayat tidak menyebut bismillah. Wa huwa mawjudun fi riwayat Ibni Abi Syaibah lakin ma'at ta'awuzil akhiri. Wa huwa, dan bermula dianya riwayat ini, mawjudun itu didapatkan, mawjud didapatkan fi riwayat Ibni Abi Syaibah, di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, lakin ma'at ta'awuzil akhiri, akan tapi beserta ta'awuz, beserta menyebut a'udzubillah akhiri, pada akhir. Habis. Jadi kesimpulannya, sewaktu kita melangkah masuk ke dalam tandas, maka hendaklah kita mengucapkan bacaan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bismillahi a'udzubillahi minar rijsin nijsi al-khabisil mukhbisi asyaitonir rajim. Kemudian barulah kita masuk ke dalam tandas. Habis. Wa indal khuruji ay insirafi min baitil ma'i, dan di ketika mana keluar, ay insirafi min baitil ma'i, iaitu berpaling daripada bilik air, daripada tandas, dengan bahawa badan antaswir bi ayyakuna kharijan, dengan bahawa adalah ia itu yang keluar anhu, daripadanya bilik air. Jadi di ketika mana keluar, di ketika mana seorang itu dah keluar daripada bilik air, daripada tandas, kemudian bacalah ia apa? Ghufranaka alhamdulillahillazi azhaba anni ma yu'azzini. Ghufranaka, aku minta ampun akan engkau, akan sebagai keampunan bagimu. Ghufranaka, akan sebagai keampunanmu, wahai Allah. Alhamdulillahillazi, segala puji itu milik Allah, allazi azhaba ani, yang azhaba ani, yang menghilangkan ianya Allah, ani daripadaku, ma akan barang yu'azzini, yang menyakiti ianya barang ni akan aku. Jadi ketika mana kita keluar pula daripada bilik air ataupun tandas, kita sebut doa ghufranakal hamdulillahillazi azhaba anni ma yu'azzini, ai bi ikhrajil fadlati, iaitu dengan keluar fadilah, wa abqa fi ma yanfa'uni, dan wahai Allah, ya Allah, abqa fi ma yanfa'uni, kekal olehmu, wa abqiya, dan mengekal ianya Allah, fi ma yanfa'uni, pada barang yang memberi manfaat ianya barang ni bagi aku. Jadi ketika mana kita keluar, kita membaca doa ghufranaka alhamdulillahillazi azhaba anni ma yu'azzini wa abqa fi ma yanfa'uni. Maknanya segala puji bagi Allah allazi azhaba anni, yang telah mengeluarkan daripada aku, iaitu yang telah menghilangkan daripada aku, ma yu'azzini, suatu barang yang menyakitiku, dan yang mengekalkan bagi aku, fima yanfa'uni, pada barang yang memberi faat ia akan aku. Apa makna ma yanfa'uni sini? Kata Syekh Nawawi dalam syarah, wa quwwatul ma'kuli wal masyrubi, iaitu adalah kekuatan makul yang dimakan, wal masyrubi, dan yang diminum. Itu benda yang manfaat, kekuatan makan dan kekuatan minum. Kesihatan untuk dapat lagi semula kita makan, maknanya kesihatan yang baik untuk kita meneruskan, boleh kita makan, boleh kita minum. Habis itu baca doa ketika mana kita keluar daripada tandas.
Wa yusannu an yaqula 'inda zalika aidan ghufranaka marrataini aw salasan kama afadahul wanai. Dan disunatkan akan bahawa berkata ianya seorang inda zalika aidan di ketika itu juga ghufranaka marrataini. Ghufranaka itu disebutkan marrataini 2 kali atau salasa ataupun 3 kali. Jadi sebut depan tu ghufranaka 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 3 kali ataupun 2 ghufranaka ghufranaka. Kemudian barulah baca alhamdulillahillazi azhaba anni ma yu'azzini wa abqa fi ma yanfa'uni. Itu sebutkan 2 kali ghufranaka ataupun 3 kali. Kama afadahul wanai, sebagaimana ma yang telah memberi faedah akan dianya ma oleh Imam Wanai. Habis. Jadi kata Imam Wanai itu diulangkan 2 ataupun 3. Ghufranaka 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 3 ataupun sebut ghufranaka ghufranaka. Barulah alhamdulillahillazi azhaba anni. Kemudian wayam bagi anta'udan nabla wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah kita akan sambung pada episod yang seterusnya ataupun pada siri yang seterusnya, kitab Muraqil Ubudiyah. Pada kita berhenti pada bab adab dukhulil khala. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.